الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, student saya masa saya jadi lecturer dulu. Arif ni pandai bahasa Arab ni. Semoga panjang umur dia, murah rezeki dia, tetap iman. Amin. Seterusnya yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan yang sudi memberikan jemputan, panggil saya mai sini, tidaklah menggembirakan hati saya melainkan bila dapat duduk dalam majlis ilmu dalam rumah Allah. Sangatlah girang hati ini, seronok dapat mai. Insya-Allah saya cuba dengan tempoh masa yang ada cerita hak mana patut padanlah yang sesuai dengan ceteknya ilmu saya. Seterusnya yang saya hormati lagi saya kasihi dan saya sanjungi para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis ini yang bersangka baik dengan saya, ada salah dan silap dan kurang daripada saya berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin, muslimat, semuanya, mudah-mudahan kita berhimpun ramai-ramai pada malam ni. Saya yakin ada di kalangan kita wali-wali Allah yang menyebabkan doa kita makbul malam ni. Maka sama-sama kita berdoa. Yang pertama, kita mohon dalam doa kita supaya Allah sudi mengampunkan dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kita mohon agar Allah sudi mematikan kita semua dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita mohon agar Allah Ta'ala sudi menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Yang keempat, kita mohon agar Allah sudi melapangkan dada kita, pikiran kita, agar perkongsian ilmu hari ini saya boleh manfaat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak pun boleh manfaat juga, insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semua sehat? Alhamdulillah. Selamat berkenalan. Saya, nama penuh saya Don Daniel Don Biaji.
bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Saya anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Saya menikah dah 4 orang anak ada dengan saya. Anak saya 4 orang. Bukan menikah 4. Cara tengok terbeliak tu. Anak saya semua jantan. Mustafa, Ibrahim, Sulaiman, Yunus. Anak saya. Biasanya Tok Guru pesan jangan habaq umur. Tapi bila balik belah sini dia tak boleh nak rahsia. Susah. Talmah pula bagi tajuk Allah. Saya kata tak ada, kata tajuk senang sikit. Masjid telefon dia berkata hari ni nak tajuk Qalbun Salim. Saya kata Allah, ni nama kitab ni. Manalah saya reti nak urai. Panjang sangat. Lepas tu jadi saya tajuk hati ni, saya bukan ahli dia lah. Saya bukan ahli dia. Seram tajuk hati ni. Aish. Susah nak bagi ikhlas macam tu. Susah. Jadi tambah pula umur macam saya ni tak layak lah cerita. Saya tahun depan umur saya 40 tahun. Jadi sama dengan anak-anak tuan-tuan lah. Jadi hari ni kita tak serta apa-apa. Kita sembang jadi bukanlah kata nak mengajar apa tak. Jadi sebagai mukadimah, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada semua, bermula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, kemudian kepada sekalian ahli keluarga kita, tok-tok kita, moyang kita, pakcik-makcik kita, saudara mara kita, kemudian kepada semua rakan taulan kita, kawan-kawan kita, ahli qaryah kita, Masjid Al-Ihsan. Dan niat juga malam ni pasal banyak amal soleh, duduk masjid, kumpul dengan orang soleh, majlis ilmu, duduk tunggu waktu Isyak. Nabi kata siapa ambil wuduk dari rumah, dia mai semayang, dia tak buat apa melainkan dia nak tunggu masuk waktu mai. Tunggu tadi tu Allah tulis untuk dia sentiasa beramal ibadah. Tunggu saja pun amal ibadah. Banyak amal ibadah malam ni. Duduk pula dalam rumah Allah, duduk pula kita buat majlis kongsi, dengar Quran, dengar hadis. Banyak amal soleh ni niat juga, supaya semua bacaan kita, niat baik kita, duduk dan ibadah kita ni, kita niatkan juga kepada supaya andai ada di kalangan kita yang sakit, Allah sembuhkan penyakit mereka. Andai ada di kalangan kita yang berhutang, Allah mudahkan melangsaikan hutang kita. Andai ada di kalangan kita yang himpit dalam 2 dilema, tak tahu pilih mana, habis majlis kita dia balik, dia dapat jawapannya. Dan berkat kita baca Fatihah dan semua amal soleh malam ni, andai ada di kalangan kita yang bujang, Allah bagi dia jodoh soleh-solehah. Andai ada di kalangan kita yang ada anak, kita semua anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Niatkan juga supaya Allah Ta'ala jauhkan negara kita daripada balak, wabak, penyakit, bencana, siksaan, azab. Jauhkan semua kita daripada perkara-perkara itu. Dan niat lagi satu tambahan, supaya Allah kurniakan kepada pemimpin-pemimpin kita jadi orang yang tawaduk. Andai ada mereka niat nak tak kena apa, Allah batalkan niat itu. Dan andai ada mereka nak buat benda tak, Allah tunjuk mereka jalan yang lurus. Dengan berkat tuan-tuan baca Fatihah dan segala amal soleh malam ni. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Qalbun bahasa Arab, dia mai daripada 3 huruf, Qaf, Lam, Ba. Qalbun ni kalau dalam Quran kalimah yang mai daripada kata terbitan dia Qaf, Lam, Ba ada dalam Quran lebih kurang 168 kali. 168 kali mai daripada 9 bentuk. Ni Arif tahulah. Dia lagi mahir lah. Dia ada perkataan tataqallaba, tataqallabu, yuqallibu, qallaba. Banyak, dia ada 9 bentuk dalam Quran. Kata akar dia mai daripada Qaf, Lam, Ba. Paling banyak 132 kali menunjuk kepada maksud qalbun, iaitu hati. Contoh firman Allah, la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Depa tak buta mata, tetapi mereka buta sesuatu yang duduk di dada mereka, iaitu buta mata hati. Jadi Allah bagi tahu kat kita, hati tu dia duduk kat dada kita. Baik, lagi kalimah hati ni syok dia dalam Quran, surah apa? Allah kata ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Ini kira ni benda-benda spesial dalam Quran. Dia baca sekali lalu, orang macam dia cerdik lah. Macam kita baca biasa ni, kita nampak sekali lalu kan terjemahan dia dengan elok-elok. Rik, cari satu surah apa ni? Surah ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Tu ayat dia. Tidaklah ayat dia. Allah apa? Ja'alallah, Allah menjadikan rajulin, bagi seorang manusia tu, min qalbaini, ada 2 hati, fi jawfih, dalam dada dia, dalam jawfih ni dalam tubuh badan dia. Jadi makna dia kalau rujuk ayat tu, Allah nak abang kata dia tak boleh ada 2, beriman atau kafir, 2 ya. Dia tak boleh kata beriman tapi kafir pun dia nak juga. Dia tak boleh kata dia nak kafir tapi nak beriman, tak boleh. Dia satu ya. Hang beriman ke tak? Tu ayat tu surah apa? Al-Ahzab ayat yang keempat. Surah Al-Ahzab ayat yang keempat. Baik, masih Erik, barakallahu fiik. Senang ada student suruh kan, dia cari. Jadi ayat ni contoh aja, nak tunjuk contoh aja kalimah qalbun dalam Quran, tapi tuan-tuan saya teringat, ayat ni best juga kalau baca. Okey, tengok. Kan menjadi lumrah kalau nak sebut orang, nak menamakan semua orang, kita akan guna apa? Bahasa perkataannya, kata ganti diri untuk lelaki. Lelaki. Contohnya macam orang putih, dia nak kata manusia, dia kata man. Man ni lelaki. Tapi kita guna untuk mankind, manusia. Dia guna perkataan lelaki. Dia tak kata human semata-mata. Sama juga macam Allah nak kata apa nama orang Islam semuanya, Allah kata muslimin, termasuklah muslimat. Boleh faham lah? Jadi menjadi lumrah bahasa, kalau nak habaq kata semua orang, dia akan guna kata ganti diri lelaki lah. Muslimin, mukminin. Betul?
Kalau dalam Quran muttaqin tu bahasa untuk orang lelaki. Kalau muslimin orang lelaki. Kalau orang perempuan dia kata muslimat. Tapi bukan makna muslimin kat sini orang lelaki saja, dia merangkumi semua. Sama macam ayat ni. Allah kata apa? Ma ja'alallahu lirajulin. Tidaklah kami jadi bagi manusia min qalbaini fi jawfih. Ada dua hati dalam badannya. Tapi pelik, Allah tak kata aku tidak jadikan manusia. Manusia Allah biasa guna perkataan An-nas, qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung dengan Tuhan manusia. Al-insan. Tabat ya kan. Wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal balad laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia pada penciptaan sebaik-baiknya. Manusia. An-nas Allah sebut, al-insan Allah sebut. Tapi kat ayat ni Allah tak kata ma ja'alallahu lil insan fi qalbaini min qalbaini fi jawfi. Kami tak jadikan bagi manusia ada dua hati dalam satu masa. Allah sengaja menggunakan perkataan lelaki. Pasal apa? Sebab memang orang lelaki sampai bila-bila pun tak akan ada dua hati dalam badannya. Orang perempuan akan ada satu, dua, tiga, lebih daripada tu hati dalam badannya. Bila? Masa dia mengandung. Dia ada hati anak ada dalam badannya. Itu Allah Ta'ala. Subhanallah. Luar biasa Allah guna perkataan ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Tidak kami jadikan bagi manusia, tapi kata ganti diri dia balik kepada lelaki. Lelaki sampai bila-bila pun tak boleh ada dua hati dalam badannya. Tapi orang perempuan boleh bila mana dia mengandung. Kalau ada anak kembar, ada lebih daripada dua hati dalam satu masa. Ini Allah Ta'ala lah pada perkataan qalbun. Jadi qalbun ni dalam bahasa Arab dia cerita banyaknya Quran sebut hati 132 kali. Lagi firman Allah tak mana? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan dengan berzikir mengingati Allah hati akan jadi tenang. Itu maksudnya. Khalas. Apa baki lagi perkataan kalau 132 kata itu maksudnya hati, hak baki lagi 30 lebih sebab ada 168. Lagi 30 lebih lagi dia terpecah kepada beberapa maksud yang lain. Satu, maksudnya kembali, dia patah balik. Yataqallabun, tempat mereka akan patah balik, akan kembali balik, sama macam hati kita. Quran ni bahasa Arab ni dia canggih kan bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia macam mana nak kata? Pasal itulah Allah Ta'ala pilih bahasa Allah, bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa Arab, bahasa syurga, bahasa Arab, bahasa hadis, bahasa Arab, bahasa akhir zaman, bahasa Arab, bahasa apa lagi? Bahasa ahli syurga, bahasa Arab. Sebab dia punya bahasa dia special. Tambah sikit lah main belah kita ni, kena dia semangat kita ni orang Melayu, kita semangat kuat sikit ni. Hanya orang Melayu sahaja dalam sejarah yang boleh susun perkataan bahasa Arab yang dipinjam dalam bahasa Melayu jadi ayat sempurna. Bahasa lain tak akan boleh. Nak tunjuk akrab orang Melayu tadi tu dengan orang Arab. Contoh, ustaz bahasa Arab, solat bahasa Arab, di masjid bahasa Arab. Hanya bahasa Melayu saja boleh susun pinjaman bahasa Arab dalam bahasa Melayu jadi ayat sempurna. Wali, tadi ada perkataan di. Kali ini kita buang yang ada di. Betul-betul bahasa Arab. Mudir bahasa Arab. Ziarah bahasa Arab. Masjid bahasa Arab.
Tapi cakap Melayu, betul? Orang Melayu faham, betul? Ini antara salah satu perkara yang menunjukkan keakraban bahasa Arab dengan orang Melayu. Sehingga kan perkataan Arab tu bila duduk dalam bahasa Melayu, boleh buat ayat sempurna. Cuba cari tengok bahasa Arab, buat bahasa Inggeris sempurna. Tak jadi. Ambil tengok buat bahasa-bahasa lain lah. Ambil try tengok. Tak jadi. Hanya bahasa Arab untuk bahasa Melayu saja yang jadi dalam sejarah. Kalau tuan-tuan tengok. Tu bukan apa, nak tunjuk akrab. Jadi sebab itulah kita punya lahjah, kita punya bacaan Quran kita di alam Melayu, bunyi dia, sebutan dia, jaga dia cukup rapat. Sebab apa? Sebab ni salah satunya. Wallahualam. Itu saja je abang. Nanti tuan-tuan cari lain. Banyak lagi perkataan lain. Saya bagi hak yang geng-geng mengaji masjid lah. Perkataan tu lah mudir kan. Mudir masjid, ziarah kan, solat, yang tu. Kalau tengok hanya bahasa Melayu saja, perkataan pinjaman daripada bahasa Arab jadi bahasa Melayu, tapi boleh susun perkataan tu jadi ayat sempurna. Subjek ada, predikat pun ada. Ini tambahan untuk kalau nak mengajar bahasa Arab. Sebelum ni tak tambahan. Di bahasa Arab ni dia special. Apa saja perkataan yang mai daripada kata terbit tu, mesti dia sama. Special semua. Contoh, maksud qol tadi patah balik. Memang kita apa-apa kena patah balik. Tengok niat hang lagu mana. Betul? Mesti tempat kena patah balik. Lagi, perkataan qalbun menunjukkan kepada pergerakan. Apa kalau bahasa ayat dia macam ni, ayat Quran ni, wa taqallubaka fis sajidin, dan kami memindahkan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tulang sulbi orang-orang yang sujud. Wa taqallubaka fis sajidin. Tu kan kalimah qalbun kan, wa taqalluba qallaba wa taqallubaka fis sajidin, dan kami pindahkan kamu daripada tulang sulbi orang yang sujud. Sebab tu Nabi kita, ni tambahan nota, Nabi kita kalau mai bab ni, semua 22 keturunan Nabi yang kita hafal itu, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ada 21 nama tadi itu, termasuk nama Nabi kita 22. Semuanya 21 orang tadi itu di kalangan orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam Quran, wa taqallubaka fis sajidin, dan kami pindahkan kamu. So hati ni dia boleh bergerak-gerak. Dia boleh pergi, sat-sat dia syok sini, sat lagi dia syok sini. Sat lagi dia duduk kat parti sini, sat lagi dia boleh duduk parti. Wallahualam. Okey, insya-Allah. Ada tu hati. Tak ada, kita tak bincang apa, tak ada kena mengenai habaq dia. Contoh. Yang kedua, bahasa Melayu ada perkataan tu. Pasal tadi, apa dia? Gerak hati. Yang ni mak-mak kuat. Antaranya ibu-ibu, bapa-bapa pun terror juga. Tapi biasanya pengalaman saya, mak-mak kuat lah. Macam saya mengaji kat Mesir. Duduk Mesir, sini dengan Mesir, berapa ribu kilometer. Kat 7,000 kilometer. Saya belajar tahun 2005 sampai 2008. Telefon pun kira Nokia paling canggih. Lah ni tak ada siapa pakai Nokia tu kira orang kata ni kami duk kat Changlun pun dah pakai iPhone, dia kata begitu. Duk kat KL lu pakai Nokia, memang tak ada. Nokia budak-budak memang tak tahu. Hang tahu telefon Nokia? Hang tak tahu telefon Nokia. Hang tahu telefon Nokia? Hang bisa tengok telefon Nokia. Hang bisa tengok telefon Nokia. Hang bisa tengok telefon Nokia. Bisa? Hang tak bisa tengok kot. Telefon Nokia ni dia tak sebut model. Kalau sekarang orang sebut iPhone 14, 13. Dulu tak ada. Dulu sebut Nokia ni sabun, daun, ramah-ramah. Betul? Dia guna istilah tu.
zaman saya tu mana anak-anak. Jadi bukanlah perhubungan berjalan lah ni, sat-sat boleh hantar mesej kat keluarga dan sebagainya. Jadi bila belajar ke sana tu, saya zakat Pulau Pinang. Jadi bukanlah banyak, bukan mewah zakat, bantuan zakat, bukan kita mewah. Lepas tu yang lain tu pembiayaan mak bapak kita, Palmer Enterprise lah. Tapi main dengan mak saya, memang bila duit kita tak ada, sekali dia telefon kita. Hello, Assalamualaikum. Kita pun, Waalaikumsalam. Kita, apa abang? Tanya mak kita, mak kata, sihat, Alhamdulillah. Hang ada duit ke? Dia tanya lah gitu. Macam mana dia tahu kita tak ada duit? Kita pun bila dia kata, hang ada duit ke? Kita pun jawab, ibu, saya ni ada Allah dan Rasul ya. Kalau tak ada, dia kira tak ada apa. Gerak hati. Sebab apa? Sebab memang dalam Quran, hati dia boleh bergerak. Dia ada pergerakan dia. Allah sebut dengan kalimah taqallubaka. Qallab. Hati maksudnya berbolak-balik. Hati ni kalimah qalbun tu dia memang benda boleh berbolak-balik. Dia pergi tang patah balik, pergi balik, pergi balik, pergi balik. Dalam Quran guna perkataan tu tataqallub. Dia pergi balik, dia patah balik, duk berulang balik. Kalau bahasa kita duk keliti tentang situ. Tu hati. Sebab tu kita bila nak buat benda, dia akan duk main. Nak buat tak buat, nak buat tak buat, nak buat tak buat, dia akan jadi lugu tu. Pasal apa? Hadis Nabi kata apa? Ya muqallibal, Nabi ajak kita doa, betul? Ya muqallibal qulub thabbit. Ya muqallibal ya muqallibal tadi tu dia bukan merujuk kepada hati. Dia merujuk kepada wahai Tuhan yang membolak-balik perbuatan buat lagu tu. Pi balik dulu tu. Ya muqallibal qulub, baru balik hati kita. Thabbit, tetapkan qalbi ala dinik. Tetapkan hati saya dalam agama. Jadi memang hati dia akan bolak-balik. Tengok bahasa Arab canggih, sempurna. Bahasa Arab ni cantik. Dia punya bahasa dia. Lagi banyaklah. Jadi bila cerita perkataan qalbun salim, dia merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana tidak berguna lagi harta benda dan anak pinak, melainkan yang datang kepada Allah dengan hati yang tenang sejahtera. Yang inilah tajuk dia pada hari ini. Bahasa Arab kok mana pun mengaji kena habis. Kalau mengaji tak habis bahaya. Suatu hari ada seorang nenek mai hantar cucu dia belajar kafah. Ni orang Kedahnya cerita ni. Belah-belah ni dia punya cerita. Dia mai hantar, tapi nenek moden. Dia tak panggil nenek lah. Opah pun tak mau. Dia panggil granny. Canggih dia. Mai hantar cucu dia belajar kafah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah tu jawab. Ustazah daftar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acik yang daftar anak ah. Hai. Apa acik? Ni granny. Oh. Granny main daftar anak ke? Hai. Bukan anak. Ni cucu. Oh, tak malah granny. Nampak muda elok. Daftar cucu kafah ke? Iyalah, saya anak dia jadi orang bagus. Baiklah. Apa nama cucu? Nama cucu saya tulis tang tu ustazah dia elok. Tony. Ai. Nama mak Saleh kata Tony nama ada. Cucu. Ustazah tu terkejut. Orang kafah. Selalu duk dengar Muhammad, Ahmad, Abdullah lagu tu. Mak Tony. Kata, Tony. Ustazah kata, betul kan ni? Dia lah. Hak ustazah pun betul-betul. Tanya, Islam kah? Dia kata, hai, hang tulis elok kan, cucu aku Islam lah, pasal tu main kafah. Lepas tu, ustazah ni dia lagi duk main tanya, dia kata, ni ambil taman lah nama Tony ni. Dia kata, aku ambil dalam Quran. Ustazah tu mulang cari taman lah ayat.
Inna a'tayna tak jumpa, tabat tak jumpa, ulang-ulang tak dapat. Lah dia surrender, dia kata ni granny habaq saya tahu mana cak ni nama tu ni dalam Quran saya cari tak jumpa. Dia kata dengar sini ustazah saya baca, a'udzu billahi minasyaitani rajim. Dia potong tangan tu, cerita ya, potong tangan tu. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang saya kasih sekalian, dapat hati yang elok ni kan senang. Suatu hari ini cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni, okey, dalam sejarah manusia penuh kitab cerita tentang orang yang punya hati yang elok. Banyak sangat. Contoh kitab Siyar A'lamin Nubala, yang ni dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Ni Maulana ni, Imam Az-Zahabi ni kalau dalam ilmu hadis sebut dia, ni siapa dia? Imam Az-Zahabi. Oh, serena. Bahasa kita habis hong padu ni. Ini kira tak ada orang padu daripada dia. Ni Imam Az-Zahabi. Dia karang satu kitab nama Siyar Al-A'lamin Nubala. Yang ni cerita pasal ulama-ulama luar biasa cerita mereka. Yang kedua, Sifatus Safwah. Yang ni pun cerita tentang ulama-ulama. Lagi Tarikh Baghdad yang dikarang oleh ulama kita Al-Baghdadi. Bukan hak yang tu bacaan Quran Al-Baghdadi tu, hak tu bukan. Itu satu, ni lain ni ulama. Lagi Rawdatul Uqala, nama kitab dia Rawdatul Uqala, yang ni dikarang oleh Imam Ibn Hibban. Yang ni pun penuh dengan cerita ulama. Macam contoh orang nak baca cerita Sayyidina Uwais Al-Qarni, penuh dalam kitab-kitab ni cerita. Apa maksud dia? Daripada dulu ulama mensiapkan. Ni saya cerita ni bukan berzeba, sebab saya dapat semua cerita-cerita ni daripada tok-tok guru belah-belah Kedah, Pulau Pinang. Banyak cerita-cerita ni, cerita-cerita ulama yang soleh, orang-orang soleh. Tapi lah ni dah tak ramai dah orang nak cerita-cerita macam ni. Hanya kerana orang takut bila orang mai tanya, ni sahih ke tak? Saya alang-alang orang kata ada platform, saya sebut je lah. Mana nak tahu ada orang yang boleh ambil benda ni. Berkata para ulama-ulama, terutamanya tok-tok guru tua, mereka kata akhir zaman ni, antara benda yang Nabi cerita dekat kita, ini berdasarkan kepada hadis kedua daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Imam An-Nawawi 40 hadis utama. Hadis nombor 2, kan malaikat Jibril mai, Nabi kata di hujung hadis tu, ya Umar, atadri manis sa'il? Hai Umar, hang kenal tak siapa hak mai tanya hak itu tu? Sayyidina Umar kata sebab Nabi membiarkan para sahabat bila tengok berlaku dialog antara Nabi dengan malaikat Jibril, tapi mereka tak kenal siapa dia lelaki tu. Nabi buat, dia kata dalam Quran, dalam hadis tu, falabistu maliya, dan Nabi biar kami beberapa lama. Bila kata lagu tu, Nabi tanya, dah berapa lama? Nabi tanya, ya Umar, hai Umar, atadri manis sa'il? Hang tahu tak siapa hak mai tanya hari itu? Sayyidina Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasul saja yang tahu. Jadi Nabi kata, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tu Jibril, dia mai mengajak ke hampa agama hampa. Jibril mai ajak hampa agama hampa. Tu kalau setengah ulama yang mencintai Nabi dan membicarakan tentang kemuliaan Nabi, dalam tu dah habaq dah kedudukan Nabi. Sebenarnya Jibril tanya Nabi, Nabi yang ajak kat para sahabat kan? Kan Jibril tanya,
Habaq kat aku, Islam tu apa? Nabi habaq syahadah, mayang, puasa, zakat, haji. Iman apa? Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada qadar. Ihsan tu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Duduk contoh Nabi duk abang dulu tu. Lepas tu dia tanya bila kiamat. Tang sini ni pun saja tambah. Apa dia? Kan kat sini bila dia kata bila kiamat, kan Nabi kata bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu, yang tanya tu lagi tahu daripada yang ditanya. Sebahagian membincangkan dengan mengatakan Jibril tahu bila kiamat, Nabi tak tahu. Cuma pada sebahagian ulama yang saya bawa ni kat tuan-tuan, Jibril pun tak boleh tahu sebab kiamat ni kan rahsia Allah dalam Quran. Abang mana boleh Jibril tahu? Habis tu ayat tadi tu macam mana kita nak buat ni? Hak tanya tu lagi tahu daripada yang ditanya. Kan betul ayat dia kan? Bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Hak tanya lagi tahu daripada yang ditanya. Baik, cara mudah nak bagi faham bahasa kita. Hang pun tahu, hang dengan aku dua-dua tak tahu bila kiamat. Itu maksud dia. Boleh faham? Itu bahasa kita. Boleh faham bahasa kita? Bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Hak tanya lagi tahu daripada yang ditanya. Maksud dia, hang pun tahu bahawa aku dengan hang kita dua-dua tak tahu bila kiamat. Terus dekat azan. Sini terus dekat azan. Terus ya. Siapa bunyi biar ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dalam hadis ni ada berapa benda? Ada 4 benda yang menjadi agama kita. Pertama, rukun Islam. Kedua, rukun iman. Ketiga, akhlak. Keempat, perbincangan tentang akhir zaman. Sikit. Kalau Ustaz Badli Shah antara orang yang masyhur lah dalam televisyen duk bincang tajuk ni, dan ustaz-ustaz lain lah, dulu arwah tuan guru kita lah, Ustaz Fahmi Zamzam kan. Semoga Allah merahmati dan menempatkan mereka semua dengan orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Perbincangan akhir zaman ni orang bincang. So, kata ulama, arwah Syekh Fahmi cakap, Ustaz Muhadir pesan, salah satu benda akhir zaman yang ulama dulu prepare dah dekat kita. Mereka siap dah. Tapi lah ni orang jadi takut sebab orang duk tanya lagu tu. Sahih. Orang duk tanya lagu tu. Jadi kita pun ketak. Bila ketak, kita tak cerita. Kata ulama, ini sebenarnya salah satu persiapan ulama kepada kita untuk bertemu dengan persiapan hari akhir zaman, iaitu menceritakan tokoh-tokoh yang ada, kerana akhir zaman yang paling penting sekali adalah influencer. Paling penting sekali, siapa yang paling famous dalam TikTok, paling famous dalam IG, dia orang paling penting. Semua orang nak dengar cakap dia. Ulama daripada dulu dah habaq dah suruh famouskan ulama-ulama ni dalam kitab-kitab mereka. Cerita kat kita. Sebab tu kita kenal Imam Ahmad, kita kenal Imam Sayyidina Uwais Al-Qarni. Tapi benda tu tak banyak dekat kita. Jadi mai pula orang duk tanya, ni sahih tak sahih? Sahih tak? Asyik tu tanya yang tu je. Jadi semua orang takut nak cerita. Tambah mai kitab Jauhar Mauhub dan sebagainya. Semua orang akan hentam. Sedangkan ni semua kitab-kitab yang dipesan oleh ulama-ulama muktabar. Contohnya di negara kita macam almarhum Syekh Abdullah Fahim. Dia pesan suruh baca kitab-kitab ni dalam pesanan-pesanan beliau yang beliau tinggal kepada kita. Dia bagi kitab Arab, dia bagi kitab Melayu suruh kita baca. Cuba tengok hari ni. Semua orang akan berkiblatkan kepada semua orang yang famous. Kalau TikTok, siapa paling famous? Orang akan ingat. Instagram, siapa paling famous? Facebook, siapa paling famous? YouTube, siapa paling famous? Dalam kehidupan kita, siapa paling famous? Semua orang nak dengar orang macam ni. Sebab tu daripada dulu lagi ulama cerita tentang idola-idola yang famous ni. Cuma itulah, saya harap tuan-tuan semua janganlah. Tuan-tuan orang mengaji masjid, tuan-tuan orang masjid, orang mengaji, takkanlah orang goyang sikit, sahih tak sahih kita ketahui. Jangan goyang. Saya hadir hari ni pun sengaja cakap tajuk tu sikit supaya saya boleh bagi kat tuan-tuan beberapa buah contoh orang habaq kat kita. Sini kemahrah.
Cuma saya bagi jawapan, Pak. Nanti orang tanya susah nak jawab kalau tak tahu. Oh, mereka suka berhujah dengan kita. Mereka tahu kita tak cerdik tak malam. Jadi bila kita ada buah cerdik satu pun kemah dah. Ada pamai kat kita, dia tanya, ni hang buat ni macam mana? Nabi buat tak? Ni Nabi buat mana? Ni hang Fatihah, duk hadiah kat orang, duk buat tahlil. Sampai tak sampai? Kita pun gelabah, lemak. Kita kata mestilah ada dalil, kita baca dalil. Dia kata ni dalil hadis tak sahih lah apa semua. Jadi saya bagi kat tuan-tuan hari ni bukan ayat Quran, bukan hadis. Sebab kalau tidak kita tak tahu sahih tak sahih. Saya bagi hukum fiqh. Bila saya bagi hukum fiqh, confirm ada dalil. Contoh, kita sembahyang. Hukum fiqh apa? Wajib sembahyang. Confirm ada dalil. Betul? Puasa. Wajib puasa tak? Puasa Ramadan. Wajib. Confirm ada dalil. Walaupun kita tak hafal. Zakat. Wajib zakat tak? Wajib. Confirm ada dalil. Walaupun kita tak hafal. Menghormati ibu bapa. Wajib tak? Wajib. Confirm ada dalil. Walaupun kita tak hafal. Kali ini saya bagi tuan-tuan hujah daripada hukum fiqh satu. Tuan-tuan pegang sampai mati. Cerita ke anak cucu benda ni. Apa dia? Bila orang main kat kita tanya, kita duk hadiahkan amalan. Tadi kan sebelum kita mula semua, kita baca Fatihah semua, kita niat pergi semua. Soalan dia, sampai tak sampai? Dia jawapan kita, sampai. Orang tanya, kalau sampai kata sampai, apa dalil dia? Adakah orang mati main habaq kat kita kata sampai? Kita kata tak payah tunggu orang mati. Hidup pun dah boleh bagi tahu kata sampai. Dia kata tang mana dalil dia? Oh, kita nak tak boleh jawab. Saya bagi jawapan. Apa dia? Dalil sesuatu amalan itu boleh bagi kat siapa saja yang kita niat ialah badal haji. Tu dalil dia. Pasal apa? Pasal Arif mai kat saya. Ustaz Arif mai kat saya. Dia telefon. Contoh aja ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Don, ya saya. Bolehkah tolong buat badal haji untuk ahli keluarga saya yang meninggal dunia? Saya kata boleh. Sebab dia syarat nak buat badal haji, orang yang nak buat tu kena buat haji. Saya dah buat haji, saya boleh tolong buat. Saya kata okey, boleh, tak ada masalah. Bulan 7 nanti mai musim haji. Bulan 3 Ramadan ujung, 4 ujung, habis Ramadan, awal 5, 6 Zulkaidah, 7. Betul tak? Bulan 7. Okey. So bulan 7 saya buat badal haji kat keluarga dia yang meninggal dunia. Saya pakai ihram dekat airport KLIA. Saya naik kapal terbang, saya pergi Mekah. Sampai Mekah, saya buat umrah lah. Tawaf umrah. 7 pusingan, habis saya sa'i. Habis sa'i, saya cukup lah, tahallul lah. Supaya boleh pakai baju biasa. Pasal apa? Sebab buat haji tamattu', haji bersenang-senang. Buat umrah dulu di dalam musim haji, baru buat haji. Lepas tu saya buat, selesai. Tunggu hari Arafah. Sampai hari Arafah, saya pakai balik kain ihram, bertolak pergi ke padang Arafah nak berwukuf. Saya telefon dia. Assalamualaikum Arif. Salam. Ni, saya ni nak pergi ke padang Arafah. Doa lah bagi Allah terima ibadah kami. Dia pun doa. Baiklah Ustaz, saya doa ni insya-Allah lah. Dia kata begitu. Saya pun bertolak lepas subuh pergi ke padang Arafah. Duduk kat padang Arafah, mayang subuh kat sana tu. Katalah bertolak awal malam tu pergi duduk sana. Masuk subuh tu mayang dekat padang Arafah. Daripada subuh tu berdoa lagi, ya Allah, betul dengar khutbah, ya Allah, berdoa lagi sampai maghrib. Berdoa kat padang Arafah. Habis berdoa padang Arafah tu, pergi bermalam di Muzdalifah. Pas malam di Muzdalifah, bermalam di Mina. Pas malam di Mina, patah balik, tawaf, sa'i balik, tahallul nafar awal selesai. Esok nak pergi melontak pula. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. 11, 12, 13 hari tasyrik. Pergi melontak, Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar, 7 biji Jumratul Ula. Bismillah Allahu Akbar, 7 biji Jumratul Wusta. Bismillah ya Allahu Akbar, Jumratul Aqabah. 11 bulan, 12 bulan, 13 bulan, selesai Raja Haji, balik main Malaysia, main belah sini. Langgar telefon dia. Ashraf. Ashraf pula dah bila nama Ashraf. Nama Arif. Arif mana hang? Kata ada kat masjid. Saya main. Nah, bagi kat dia. Bagi apa? Sijil badal haji. Dekat sijil tu dia tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini dia buh nama. Telah naik haji. Soalan saya tanya tuan-tuan semua. Nama siapa kat atas tu? Nama arwah ke nama saya?
Siapa yang naik haji? Saya buat badal haji. Nama tu siapa naik haji tu dalam sijil tu? Arwah lah. Saya nak abang kata dia dah naik haji. Betul? Sebab kita buat badal haji kat dia. Betul? Soalan dia, kalau dia naik haji, arwah tadi, siapa tawaf? Saya. Siapa sa'i? Saya. Siapa botak kepala? Saya. Siapa wukuf? Saya. Siapa melontar jumrah? Saya. Siapa naik haji? Arwah. Kalau orang lain buat ibadah, orang lain tak boleh dapat, badal haji tak sah. Betul? Tentu saja menunjukkan orang lain boleh beribadah, orang lain dapat ibadah tadi tu. Betul tak? Nampak macam tak setuju tak? Tak betul tak saya babak ni? Betul. Sebab kalau kita kata, mana boleh, ni ibadah, ibadah kena sendiri-sendiri. Habis tu tawaf apa? Ibadah. Sa'i, ibadah. Melontar jumrah, ibadah. Wukuf, ibadah. So kalau betul tak sampai pada orang meninggal dunia, tak sampai pada orang yang sakit duduk kat Malaysia yang tak ada harapan untuk sembuh, yang tak boleh pergi haji, orang lain tolong buat dia dapat, badal haji tak sah sepatutnya. Tambahan, orang-orang yang mana belajar di Mekah, Madinah ke yang duk kata tak sampai tu, mereka pun ambil upah badal haji. Boleh tak? Okey, jawapan tu kenapa? Ada bekal lah, senang lah sikit nak jawab kan. Orang tanya, ini hang buat apa? Kita nak baca firman Allah lambat. Abang ayat badal haji, selesai. Mau tak mau hang syarah lu badal haji. Macam mana badal haji boleh sampai? Pasal apa? Ada dua hadis sahih badal haji. Satu hadis Subrumah. Tu nama kawan tu, nama dia Subrumah. Member dia duk tawaf, dia duk kata, aku buat untuk Subrumah, aku buat untuk Subrumah. Nabi tanya, ni hang duk cakap apa dia ni masa duk tawaf? Dia kata, ni sepupu saya meninggal, saya buat untuk dia. Nabi kata, buatlah tapi tak payah jerit. Nabi kata, maknanya sah. Hal satu lagi, Nabi habaq, kalau siapa dia tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana saya nak buat baik kepada ibu bapa saya yang dah meninggal dunia? Nabi kata, hang puasa untuk mereka, hang haji untuk mereka. Tentu dalil menunjukkan ada badal haji. Jadi had dalil tu tak apa. Jadi bila orang tanya, ni apa duk buat sampai tak sampai? Bagi jawapan tadi, dua perkataan dia. Badal. Jawapan dia apa dia? Ya. Tu buah yang pertama. Saya nak buat lawak tapi sekejap orang gaduh dengan saya segan. Saya nak kata kita peroleh kemenangan yang pertama. Dalil ada, jangan takut. Tu jangan takut. Cerita-cerita ulama ni kita kena dengar. Baik. Yang kedua, saya nak cerita nama-nama ulama. Oh, jam ni patah balik. Saya duk kata, aku duk kuih ceramah masa kuih duk lambat sepak. Kata tahu, oh jam ni patah balik ku arah. Saya duk heran apa siapa dia duk patah ku sini. Saya kata, takkan dari tadi duk 8.20 tak ubah-ubah lagi. Oh, kita ni habis pukul orang. Tadi mula 8.50, 7.50. Jadi 8.50 lah. Tak, sebab main tempat orang. Orang tua-tua kata main tempat orang, jangan duduk tengah gelanggang, duduk tepi. Jangan pijak benang orang, nanti orang marah. Aku tanya tu, lagi dia kata, amboi dia ni duduk buat lebih daripada orang lain pula. Kacau lagi dia kata. Aina nama muslimin muslimat. Antara cerita yang saya nak cerita di sini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sebelum saya cerita Imam Ahmad, cerita Imam Ahmad ni pun berak. Cerita ni diceritakan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab beliau yang saya habaq tadi, Rawdatul Uqala, nama kitab dia.
dia cerita pasal tok guru alim semua salafus soleh ni sempoi cerita-cerita dalam ni semua luar biasa. Kalau baca ni kita heran, depa ni boleh hidup no atas muka bumi ni sampai tahu lagu tu. Punya luar biasa depa punya akhlak depa. Dia bila kita tak baca cerita depa, kita rasa macam tak boleh kot. Tapi bila kita baca cerita depa kata, "Ai, kemah puak-puak ni." Ni saya nak cerita depa, tapi sebelum saya cerita, izinkan saya habaq satu dulu. Buah agak ni pun buah agak. Orang panggil buah paku lah. Tuan-tuan simpan kemah elok-elok, bagi tahu ke anak cucu. Apa dia? Antara ulama ahli sunnah. Ini memang ulama sebutlah. Kalau baca dalam kitab mana-mana, ulama akan sebut. Ikutilah 4 mazhab di kalangan ulama ahli sunnah. Dia akan sebut begitu. Iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita nak cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Okey? Yang lahir pada tahun 165 Hijriah. 165 Hijriah. 15 tahun selepas selepas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala lahir, barulah lahir Imam Ahmad. Sebab tu Imam Ahmad sempat belajar dengan Imam Asy-Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i umur 15 tahun dah nak jadi mufti dah, baru Imam Ahmad lahir. Jadi Imam Ahmad sempat menuntut dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Semoga Allah mengumpul dan menghimpun kita bersama-sama dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik. Imam Asy-Syafi'i adalah ulama yang dipegang di negara kita. Okey. Tok guru kepada Imam Ahmad. Maknanya tak payah cerita Imam Syafi'i. Cerita Imam Ahmad saja pun kita boleh tahu Imam Syafi'i lagu mana. Dia punya otai dia lah. Dia punya kira terror dia lah. Op meta dia macam mana. Tak payah cerita dia, cerita Imam Ahmad pun dah settle lah. Tapi sebelum nak cerita Imam Ahmad, saya habaq dulu. Kenapa negara kita memutuskan untuk, ataupun kita, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Kemboja, kenapa semua negara-negara sekitar ini dan hampir sekalian Asia Tenggara ni berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i? Kenapa memutuskan begitu? Sebab kita ada pilihan 4 mazhab, yang 3 mazhab lagi. Salah satu dia kerana saudagar-saudagar yang datang ke tempat kita datang daripada belah Yaman dan sebagainya. Sebab tu bawa perwatakan. Kita tengok orang dulu dengan orang kita sekarang ni sama aja. Kalau kita tengok cara pergi turun bendang, ikat kain kat kepala, sama aja serban dia. Dia lebih kurang aja nak pergi ikut sama lagu tu. Kain dia, sebai dia. Orang kita pakai kain pelikat. Yang zaman lah orang ada ridak, kita pakai ridak. Itu dia punya ni, salah satu dia. Dan salah satu lagi ialah, tahukah semua saja abang itu, mazhab kepada ulama-ulama hadis, majoriti dia semuanya adalah mazhab Imam Syafi'i. Izinkan saya tunjuk satu persatu. Okey? Antara ulama muasarah lah, bukanlah muasarah yang orang kata apa, yang antara terdekat juga dengan kita, tapi tak dekat sangatlah, tapi dekat juga dengan kita. Nak banding dengan Imam Syafi'i 1000 tahun. Yang ni dekatlah dengan kita ratus tahun begitu. Siapa dia? Yang pertama, ulama hadis, luar biasa alim, disepakati oleh seluruh dunia, tak ada orang tolak dia. Saya sebut dah nama dia tadi, iaitu Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i. Itu yang pertama, Imam Az-Zahabi. Ini luar biasa. Kitab Ihya Ulumuddin. Ini pun satu juga. Bila kita baca kitab Ihya, pecah daripada kitab Ihya adalah Sairus Salikin. Pecah daripada Sairus Salikin Hidayatus Salikin. Pecah daripada Ihya dan sendiri Bidayatul Hidayah dikarang Imam Al-Ghazali juga. Dia pecah sekali lagi. Kitab induk Ihya Ulumuddin.
Pecah bawah dia Sairus Salikin. Ni orang Melayu punya. Syekh Abdul Somad Palembang. Daripada kitab Sairus Salikin yang main daripada Ihya tadi tu, dia pecah satu lagi jadi satu jilid, Hidayatus Salikin. Ni kitab orang Melayu. Kalau siapa kata kitab Ihya Ulumuddin tak boleh pakai, secara automatik dia akan tolak Sairus Salikin, dia akan tolak kitab Hidayatus Salikin. Dia akan tolak juga kitab Bidayatul Hidayah sebab dia main daripada kitab yang sama. Sedangkan yang ni kitab akhlak kita, rujukan utama kita. Okey. Kenapa orang tolak? Sebab ulama-ulama dulu depa cari hadis dalam kitab Ihya, depa kitab Ihya ada lebih kurang dalam 5,000 ke 6,000 hadis macam tu. Tolak hadis yang berulang-ulang kata ulama ada lebih kurang 2,000 ke 3,000 hadis. Yang lain semua ulangan. So daripada 2,500 hadis tadi tu, 2,500 hadis, hanya 200 hadis sahaja kata Al-Imam. Dengar elok saya sebut nama ni. Imam Al-Iraqi. Waliyud dia ada dua orang. Satu Zainuddin Iraqi, satu Waliyuddin Al-Iraqi. Dua-dua ni ulama hadis. Muhaddis ni yang tahqiq kitab Ihya Ulumuddin. Depa dua-dua adalah Asy-Syafi'i. Waliyuddin Al-Iraqi Asy-Syafi'i. Satu lagi siapa? Zainuddin Al-Iraqi Asy-Syafi'i. Dua-dua ni maulana dalam ilmu hadis, ulama Syafi'i. Masa mereka cari, ada dalam 200 hadis tak jumpa asal dia. Jadi ulama banyak yang menolak dengan mengatakan Imam Al-Ghazali tak arti hadis. Tapi orang pakai kajian lama. Pasal apa tak pakai yang hari ni yang the latest kali Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi kata apa? Hak mana hadis yang hangpa semua tak jumpa, aku dah jumpa semuanya. Ini siapa dia? Asy-Syafi'i, Imam Az-Zahabi. Baik, naik atas sikit, Imam An-Nawawi, kita sebut nama dia tadi, Asy-Syafi'i. Antara ulama yang penting dalam kehidupan manusia hari ini. Sebab apa? Semua kitab utama kita pakai kitab Imam An-Nawawi. Hadis 40 Imam An-Nawawi. Apa akhlak? Bukan akhlak, maksudnya amalan harian kita. Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi. Doa, tuan-tuan masuk masjid tadi, tuan-tuan baca apa? Sekejap lagi nak masuk tandas baca apa? Al-Azkar Imam An-Nawawi. Tuan-tuan pekah kita pergi haji umrah apa? Minhaj. Betul? Al-Idah fil haji wal umrah. Al-Idah Imam An-Nawawi, rujukan utama haji dan umrah. Minhaj Imam An-Nawawi, pekah. Kau muktamad mazhab Imam Syafi'i kita semua Imam An-Nawawi. Hadis, dua hadis utama, Bukhari, Muslim. Siapa syarah Imam Muslim? Imam An-Nawawi. Semua Imam An-Nawawi, rujukan utama umat seluruh dunia. Apa mazhabnya? Asy-Syafi'i. Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Itu tak apa, itu dah habaq dah tadi. Lagi siapa? Imam As-Suyuti. Itu kita punya sejarah Isra' wal Mi'raj. Ulumul Quran. Al-Itqan fi Ulumul Quran ni apa? Tibyan untuk baca Quran. Adab fi hamlatil Quran. Semua Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti yang tadi Ulumul Quran. Asy-Syafi'i. Tak mau nak yang canggih-canggih, yang Sunan Sitah, saya habaq kat tuan-tuan. Semua Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Dawud Asy-Syafi'i, Abu Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i, Ad-Darimi Asy-Syafi'i, Daruqutni Asy-Syafi'i. Itu semua nama ulama-ulama hadis. Ibnu Khuzaimah sebut tadi. Sebut dah. Ibnu Khuzaimah, Ad-Darimi, Daruqutni, Abu Dawud, An-Nasa'i Asy-Syafi'i. Soal lagi. Amirul Mu'minin fil hadis. Amirul Mu'minin fil hadis. Maknanya otai hadis nombor 1. Siapa dia? Al-Imam Bukhari, hafal 600,000 hadis. Asy-Syafi'i. Jangan lupa yang tu. Ini yang pandai sangat tu kata Imam Syafi'i lah apa semua tu. Ni dengar yang ni dulu. Apa dia? Ulama kepada
Mazhab kepada ulama-ulama hadis mesti Asy-Syafi'i. Siapa kata baca kunut apa, tak ada apa, ni semua baca kunut dia, geng. Ulama otai, siapa nak baca kitab hadis semua kena rujuk nama-nama yang saya baca tadi. Siapa baca kitab hadis tak rujuk nama-nama ni, pelik kan? Ni, tak otai hadis. Semua nama saya bagi dah tadi. Tak apa, ni semua ada rakaman, esok boleh ulang balik kan? Patah balik tajuk ke-9. Awak jangan main lambat sangat. Ibrahim pendek kata buang dadu 2 kali lah. Tak boleh lebih, dia kena lepu. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang saya kasih sekalian. Baik, buah penutup cerita Imam Ahmad. Oleh itu, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak yang saya kasih sekalian, teruskanlah menceritakan cerita-cerita ulama. Cerita ke orang, cerita-cerita arwah Pak Cumi, Tuan Guru Haji Saleh, cerita karamah-karamah mereka. Tak apa, mereka ulama ahli sunnah. Takut apa? Tak semestinya orang lain mimpi, hang tak mimpi, orang lain salah. Hak tu pun saya risau juga. Bila mai cerita bab mimpi Nabi ke apa ke, hanya sebahagian ulama daripada sebahagian kumpulan saja akan lawan. Seolah-olah macam Allah tak buka hidayah pada mereka untuk mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita berpadalah, janganlah sampai kita nak pergi syirik lawan tu apa, tak ada. Tapi setakat ni lah, setahu saya lah, ulama-ulama yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jumpa lagi lah yang syirik. Yang mengagungkan Rasulullah tak ada lagi lah yang tiba-tiba mengaku Rasulullah jadi Tuhan. Betul? Tuan Haji hidup berapa lama? Pernah jumpa? Tak pernah jumpa. Tak akan pernah jumpa. Allah jaga. Wa ya'simuka minan nas, ayat Quran, betul? Dan kami pelihara kamu daripada tangan-tangan manusia. Tak akan ada orang yang nak baca qasidah ya Hanana ke apa semua tiba-tiba pergi syirik Allah Taala. Sebab apa? Sebab menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Tak pernah lagi seumur hidup saya jadi begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, bila nak cerita ni, Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah seorang daripada imam ahli sunnah yang diuji hebat oleh Allah Ta'ala. Ni kita tak sampai tahap ni, dia dipenjara kerana pada zaman dia berlaku fitnah untuk menyuruh dia mengatakan Al-Quran tu makhluk. Dia kata tak boleh, dia kalamullah. Tu yang kita tu, tok guru kita arwah Ustaz Datuk Hasan Az-Zahari, dia bagi lagu tu kat kita hafal kan. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'al wa niyati tanazzaha an qawli wa fi'al wa niyati. Semua kita apa yang boleh? Kalamun qadimul la. Kita hafal benda tu. Jadi bila orang tanya kita kata Quran ni kalamul qadim. Selesai. Habis, selesai jawapan dia, dapat dah. Sahih lah. Tak kena main sahih. Macam qasidah pun nak kena sahih, nak puji Nabi pun nak kena sahih. Kau suka lah nak puji Nabi kan. Alfa salawat ala zainil wujud man sakan taiba wa khayyam fi zarun. Alfa salawat ala zainil wujud man sakan taiba wa khayyam fi zarun. Jenuh kan? Sahih kan? Mampu ya. Nak puji Nabi je. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Ahmad di penjara. Di dalam penjara banyak karamah yang berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Diringkaskan cerita. Tu ringkas tu maknanya tak ceritalah dalam penjara, keluar penjara dah. Tapi saya sebut banyak karamah Imam Ahmad yang berlaku di dalam penjara.
Baca cerita mereka. Kerana mereka ni hidup. Mereka ada di alam kita, hidup, dan di maqam mereka, mereka hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Ayat tu Allah Ta'ala tinggal kat kita. Ni Imam Ahmad keluar daripada penjara. Kerana semasa Imam Ahmad keluar, zaman Imam Ahmad dibebaskan, dia punya pemimpin dia menyayangi Imam Ahmad dan tahu Imam Ahmad itu orang yang benar, mengeluarkan Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad duduk kat rumah mengajar ilmu. Kisah ini diceritakan oleh Imam Ibn Hibban. Siapa Imam Ibn Hibban? Imam Ibn Hibban ini, beliau adalah muhaddis, bukan orang biasa. Ni orang-orang alim hadis. Jadi bila dia cerita kat kita, dia tak bagi riwayat pun tak payah. Tengok siapa karang dia. Siapa karang? Imam Ibn Hibban. Confirm cerita ni berguna untuk kita dan benar. Mustahil ulama-ulama soleh macam ni mai duk cerita kat kita cerita tak betul. Imam Ahmad, cerita ini diceritakan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab beliau oleh doktor yang merawat Imam Ahmad. Dia kata dekat Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Hibban riwayatkan daripada seorang tu, dia ambil daripada doktor yang merawat Imam Ahmad. Dia kata, aku biasa duduk dengan Imam Ahmad. Baik, siapa dia doktor ni? Di zaman Imam Ahmad itu, tahun 200 itu, zaman salafus soleh itu, tabi'in. Ada seorang doktor yang mendedikasikan hidup dia untuk menyembuhkan para ulama. Dia akan ziarah rumah ulama-ulama untuk menyembuhkan. Dan ni saya saja cerita. Kok ada di kalangan kita doktor yang rasa nak berkhidmat, ni main rumah ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita yang mana yang alim, yang dah tua, yang nak kena pergi beratur ke hospital lepas semua tu, mainlah khidmat di rumah mereka, cek mereka, tengok apa yang boleh. Bagi prescription terus direct saja, tak payah duk tunggu-tunggu. Ni bagi khidmat untuk ulama. Zaman salafus soleh ini yang mereka buat. Tabib, doktor-doktor itu yang mereka buat. Jadi dia pergi rumah seorang sampai rumah Imam Ahmad. Sampai rumah Imam Ahmad. Assalamualaikum ya Tuan Guru. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Guru? Saya baik-baik saja. Kata doktor ni, baik macam mana? Dia kata, saya ni sejak keluar daripada penjara tu, dia cerita kat doktor lah. Saya ni doktor, duduk dalam penjara tu, mereka kira duduk tibai saya ya. Imam Ahmad ni, tu saya kata tu, dia kena tahu. Kena tibai dalam keadaan tak bagi makan. Sebab nak suruh dia mati cepat. Nak suruh dia mati cepat. Sementara pemimpin tu duduk hidup. Jadi bila pemimpin ni duduk hidup, nak bagi dia mati cepat. Jadi senang nak ni, selagi Imam Ahmad duduk ada, orang lain akan ikut Imam Ahmad ya. Bila duk sebat dia macam-macam, sebat kat kepala lah, sebat kat badan. Di badan dia ada banyak sakit. Tapi lepas dah keluar tu doktor ni duk main rawat dan sebagainya, Imam Ahmad pulih lah. Sihat walafiat khalas. Jadi doktor tanya, Tok Guru, macam mana kamu? Dia kata, saya sihat lah, alhamdulillah. Tu doktor tanya, sihat lagu mana? Dia kata, saya hak tempat kena tibai tu semua rasa tak ada apa, elok lah. Cuma satu lah, hak kat tulang belakang rasa sakit lah. Sakit ni lebih daripada hak kena sebab tu. Dia kata lagu tu. Ni dalam kitab saya habaq dekat tuan-tuan. Kitab Rawdatul Uqala karangan Imam Ibn Hibban. Nanti baca. Dia kata tulang belakang sakit yang amat, dia kata. Lebih sakit lagi daripada tempat kena tibai tu. Kena tibai tu lagi banyak tempat. Tapi semua tak rasa apa dah baik dah. Hak ni dia tak habis-habis. Ikutlah dia pergi bagi tulang belakang dia apa kat dak, dia tak bagi dalam riwayat. Tak ada, Imam Ahmad tak cerita lagu tu. Kok dia pamai pergi lutut belakang dia apa kan, dia tak ada lah kena lagu tu. Tapi dia kata buat sakit lah, dia kata. Kata. Hak doktor ni kata, Tuan Guru buka baju, mai saya tengok. So dia buka, tarik baju dia. Doktor ni perhati tengok, dia tak pegang. Sebab dalam cerita ni saat lagi dia habaq pasal pegang. So bila dia habaq pegang, saya habaq pegang lah. Ni dia tak habaq hantar dia pegang. Dia kata dia perhati. Dia perhati daripada atas ni, tangan belakang ni sampai ke bawah. Tak nampak apa. Kutlah kata luka ke lebam ke bengkak. Tak ada.
Dia kata, Tuan Guru, tak apa, biar saya pergi tengok study sikit, tang mana boleh dapat. Dia kata lagu tu. Habis daripada rumah Imam Ahmad, doktor ni kata, saya terus pergi ke penjara. Jumpa member dia. Member dia duduk kat penjara. Dia kata, dalam kitab dia tulis, saya dan dia, kami dua-dua sama-sama berilmu dan kami saling kongsi ilmu. Maknanya kalau bahasa kita, mungkin classmate dia. Mungkin roommate dia masa belajar dulu, mereka terror. Jadi dia ni pun percaya kawan ni. Kawan dia kata, Assalamualaikum. Dia bagi salam kat kawan dia. Salam. Ni boleh ke bawa aku masuk penjara, Ustaz? Aku nak buat 2-3 kerja research aku sikit. Member dia kata, masuk. Dia masuk. Dia masuk dalam. Dia panggil. Dia buat pengumuman. Siapa banduan dalam ni yang selalu duk kena sebat? Biasalah masuk penjara. Member-member pakat kayuh lah dia ni duk pakat duk tolak. Dia panggil pegawai penjara, pilih, elok dapatlah beberapa ramai orang yang kira memang kena sebat ni muka-muka dia kata. Okey. Lepas tu dia bawa duit. Doktor ni dia bawa dirham. Dia kata, sambil duk menyembang dengan mereka, aku bagi kat mereka dirham. Maksudnya aku tanya soalan, mereka jawab, aku bagi duit. Mereka seronok. Dia ni baik lah, kami keluar penjara, kami ada duit nak makan apa semua. Ni cerita dulu dia penjara lah, bukan zaman sekarang lah. Tapi zaman sekarang pun, Mamat tu pun kaya agak. Pablo Escobar. Tu pun kaya lah. Pablo Escobar. Ada budak-budak muda, mereka tanya saya, Ustaz, Pablo Escobar ni mereka bawa gambar, mereka poster Pablo Escobar ni kira ni. Ni kalau siapa tak tahu nama dia, orang lama mesti kenal lah Pablo Escobar. Dia ni kira dia kerja dalam penjara tapi kerja dia jual dadah. Kalau tuan-tuan tengok orang buat cerita dia, antara signature Pablo Escobar ni apa dia? Getah. Ni tali apa orang panggil getah tu? Getah ikat. Ni getah ikat barang tu. Pasal apa? Dia punya poster dia punya cerita dia. Pasal apa orang akan cerita pasal getah tu? Pasal apa? Nak habaq kaya tak kaya dia. Getah dia saja beratus kilo. Getah saja. Bayang duit dia banyak mana. Ini gila orang cerita dia. Semua mati lah. Penaya orang esok ke akhirat jawab lah. Kata Imam Ahmad bagi kat dia duit. Ni syok daripada syok dia tanya. Siapa dekat sini yang antara hampa semua ni yang paling tahu kenapa? Mereka pakat tunjuk. Dia ni, dia tunjuk. Tunjuk dia ni. Kawan ni pun, doktor ni pun dia pegang kawan tu, dia kata, "Amai Ustaz, aku nak sembang dengan ni, aku nak tanya. Aku ada kenal satu orang tua. Dia biasa kena menyara. Dia biasa kena sebat. Teruk lagi daripada hang. Tapi pasal apa dia habaq dia sakit belakang?" Dia kata lagu tu. Mamat ni dengar dia gelak. Dia gelak, dia kata, "Oh, orang yang ubat kawan tu adalah tukang jahit." Oh, doktor ni cuak lah. Pasal apa yang ubat Imam Ahmad tukang jahit? Pasal apa bukan doktor? Dia kata, "Hang cerita kat aku elok-elok, pasal apa jadi lagu tu?" Dia kata, Pak Long yang hang cerita tu, mereka nak bagi dia mati cepat. Jadi mereka tobek tang sini. Mereka belah tang sini, tukang jahit tu, dia belah tang sini, dia bawa masuk daging, seketui daging. Daging ni kira mereka bakar, mereka bagi daging ni tak hidup. Tapi dia akan masuk ke tulang rusuk ni. Dia masuk, bila sampai dia akan pergi ke jantung. Bila sampai jantung, gol. Sampai lagu tu punya nak bagi Imam Ahmad mati. Tapi bila kata ulama ni, Allah jaga, ulama ahli sunnah. Doktor ni dengar lagu tu, dia kata, "Terima kasih, bagi duit." Blah. Dia balik, dia pergi rumah. "Assalamualaikum. Tuan Guru, buka baju Ustaz. Saya nak tengok." Dia buka, dia kata, "Lah ni Tuan Guru kat belakang habaq tang mana sakit." Imam Ahmad kata, "Lah ni hang letak jari hang tang mana hang jalan sekali lagi, aku kata sakit, aku akan habaq atas sakit." Jadi doktor tu jalan dah, jari dia. Duk main, duk raba tepi ni, duk raba. Dia kata, "Oh, tang tu sakit." Tang tepi ni. Dia kata, "Tang tu sakit." Bila kata tang tu sakit tu, doktor tu kata, "Tang sini punca dia." Imam Ahmad tanya, "Siapa nak bedah aku?" Lelaki ni kata, doktor ni kata, "Saya." Dia kata, "Betul ke doktor?" Dia kata, "Betul." Dia doktor pakar. Imam Ahmad kata, "Tunggu Ustaz." Dia masuk,
Ambil wuduk, ambil bantai. So dia pun tekuk bantai, dia ni pun dia bagi bantai untuk duduk selesa nak operate dia. Dia bakar api pisau tu, dia tulis dalam tu, pisau hangat itu aku layurkan dia bakar. Dia tembus kat sini. Roh, dia bagi masuk. Pop, dia tarik, dia belah sikit, bawa keluar, ada betul daging tu. Sambil dia duk rojong tu, duk rodong masuk tu, apa kata Imam Ahmad? Ya Allah, ampunkan orang yang buat kat aku. Tu hati tu. Oh, ni tajuk kita, baru masuk tajuk. Dia kita kena ada idola baru kita boleh beriman, baru kita boleh percaya. Tidak, kita ada ingat. Tu doktor tu kata, aku letak pisau panas tu kan, rodong masuk, pisau panas tu kena kan panas sangat. Masa kena tu duk selain daripada la ilaha illallah wallahu akbar, dia kata tahlil dan takbir, la ilaha illallah wallahu akbar. Itu lah. Selain duk kata yang tu, duk doa, ya Allah ampunkan orang buat kat aku ni. Mustaqsim nama dia, nama orang tu. Ya Allah ampunkan Haji Mus ni, dia kata. Belah sikit, ya Allah ampunkan Haji Mus. Ya Allah duk ampunkan doktor ni duduk buat, dia duk heran buat ni duk doa ni macam ni. Buat dah bawa keluar dah jik dah semua siap. Dia kata Imam Ahmad tenang. Bila dia dah tenang sikit, doktor tanya, wahai tuan guru, kebiasaan orang bila dianiaya orang, dia tidak akan mendoakan keampunan pada orang tu. Pasal apa tuan guru doa? Kata Imam Ahmad, orang yang buat ke aku ni, dia daripada keturunan bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku takut aku pergi ke akhirat esok dalam keadaan aku bermusuh dengan salah seorang keturunan daripada keturunan adik-beradik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Tu luar biasa. Sebab tu orang macam ni layak Nabi mai dalam mimpi Imam Syafi'i, kain salam dekat dia. Hati dia mulia. Pasal apa? Zikir mereka banyak, munajat mereka kuat. Hak tu ya cara nak bagi hati kita elok. Dia tak ada buah lain. Macam bodoh lah. Bodoh, dia tak ada lain melainkan kena baca, baru jadi pandai. Dia tak ada minum ayak ke apa, tiba-tiba jadi cerdik. Dia tak ada. Bodoh dia kena baca. Nak membantu boleh dalam proses. Minum ayak zam-zam, makan kurma, kismis, bagus. Tapi kalau bodoh dia tak boleh. Sebab tu Imam Syafi'i kata, akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Ilmu tak main melainkan dengan 6. Pertama, zakaun, kena cerdik. Kalau bodoh tak boleh, ilmu tak boleh sampai. Sama macam ni. Apa dia? Hati tak boleh ubat dia melainkan dengan zikir. Kata Imam Ibrahim Al-Khawas, ada 5 ubat hati. Ni penutup 9, 5 minit. Lajak lah 5 minit. Minta maaf. Tutup lah. Minta maaf saya ambil masa tuan-tuan. Dia kata orang Kedah tidak awal. Apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Ibrahim Al-Khawas, ubat hati ada 5 perkara. Ditukarkan oleh opik menjadi lagu. Kalau dalam bahasa Jawa dia tumbuh hati, dalam bahasa Melayu ubat hati. Bunyi lirik dia, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang ni Habib Umar pun sebut. Habib Umar kata obat hati ada 3 perkara. Saya baca lagu yang Imam Ibrahim Al-Khawas, saya tambah dengan Habib Umar. Lepas tu ujung tu Habib Umar kata apa? Ikat amalan kamu ni dengan 3 benda juga. Saya bagi kat tuan-tuan. Semua tu nasihat ulama-ulama bagi kat kita. Kata Imam Ibrahim Al-Khawas, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga duduk dengan orang-orang soleh. Yang keempat perbanyakkan berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya
Siapa bisa menjalani, kata Opik, moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Mana hati dia elok, hati dia tenang, cukup Allah Ta'ala. 5, apa dia? Obat hati ada 5 lah perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Ini Habib Omar kata juga. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ini pun Habib Omar kata juga. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang ini Habib Omar tak sebut. Yang keempat, perbanyakkanlah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Yang ini Habib Omar sebut juga. So 3 perkara yang Habib Omar sebut, apa nama, baca Quran, semayang, zikir. Yang 2 ni sekali lagi kata Habib Omar, ikatlah 3 amalan tadi atau 5 tadi ni dengan 3 perkara. Apa dia? Nak ikat dia supaya kuat. Pertama, kurangkan makan. Jangan banyak makan. Baru kita terror. Kalau kita banyak makan, kita akan lemah. Yang kedua, jangan duduk dengan orang-orang yang lalai. Yang ni bahasa orang tua, pandai jaga diri. Janganlah kata, habis kalau semua orang tak berkawan dengan orang jahat, siapa nak kawan dengan orang jahat? Dia bukan ayat dia begitu. Ayat dia ialah kita jadi baik untuk orang yang jahat tadi tu. Bukan kita pergi berkawan dengan dia, kita pun ruyuk. Nak selalu orang itu dia punya nada dia, selalu orang salah. Orang selalu kata, begitu kalau semua orang nak berkawan dengan orang baik, siapa nak kawan orang jahat? Dah, kita jadi kawan yang baik untuk orang yang jahat tadi. Kita jadi orang baik untuk dia. Bukan kita pergi duduk terjun sekali dengan dia. Dah, kita jadi orang baik untuk dia supaya dia boleh rujuk ke kita. Dan yang ketiga, apa dia tadi, jangan duduk dengan orang lalai. Yang ketiga, tinggalkan perkara yang sia-sia. Hak tak ada kena-mengena dengan kita. Tak ada kena-mengena, tinggal. Ambil tahu sikit boleh lah. Lepas tu tinggal lah. Tak ada kena-mengena. Tak payah fikir panjang sangat. Siapa menikah, siapa cerai, siapa. Tak payahlah. Cukuplah takat tu, sudahlah. Tak payah sampai berbincang-bincang. Lama-lama nanti susah nak buat yang tadi tu. Baca Quran, semayang malam, zikir berpanjang. Jadi 2 yang tadi tu apa dia? Duduk dengan orang soleh akan membuatkan kita tak buat perkara yang lalai dan sia-sia. Banyakkan berpuasa tadi, mengurangkan makan yang apa nama Habib Omar sebut tadi tu. Wallahu a'lamu bissawab. Ampun maaf daripada saya, minta maaf masa lama, tak berhajat saya nak monti awal dah tadi. Tuan-tuan kata pukul 9, maafkan saya lah. Maafkan saya. Yang baik daripada Allah, lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebelum tutup, semua ilmu kita tadi confirm mai daripada Nabi Muhammad, betul? Jom kita baca selawat sebelum kita tutup sebagai menambahkan. Sebab kata Nabi, siapa dalam majlis ilmu dia sebelum dia tutup, dia baca selawat kat aku, Allah akan ampunkan mana salah silap kita dalam ni yang mana kita baca. Kita baca. Tuan-tuan baca selalu selawat apa? Sini. Baca hak biasa sudah, atau solat yang hang terror. Hak kita terror sama-sama lah. Selawat badan. Salatullahi salam. Boleh Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri
Allah. Ya Allah semua. Salatu salamullah Allah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala ya أيوة حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله. يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذرياته صلى الله وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.